Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi juga nak dengar cerita-cerita yang Abang sampaikan. Pengalaman ramai-ramai orang hantar pada Abang. Walaupun tak ada muzik ke tak ada apa, tetapi tetap juga selalu dapat sokongan, komen-komen yang menyokong dan Abang suka reply komen seolah-olah kita berborak ramai-ramai. Jadi hari ni Abang nak sampaikan 3 lagi cerita yang Abang dapat daripada email orang hantarkan kepada Abang. Minta Abang ceritakan pengalaman-pengalaman diorang. Macam-macam latar belakang. Ada yang bekerja sebagai cikgu, ada yang bekerja sebagai pembantu rumah, ada yang bekerja sebagai guard. Dan itu membuatkan sebenarnya Abang baru sedar kita ni dalam satu masyarakat yang ramai ni kan, macam-macam pengalaman sebenarnya. Semua orang ada cerita, sama ada nak cerita atau tidak. Jadi hari ini sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita, juga mohon kepada Allah Ta'ala memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka membesarkan kita daripada kecil sampailah ke tua sekarang. Jadi jom kita mula cerita. Untuk cerita yang pertama, berbelit sikit. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam banyak-banyak pekerjaan, selain daripada pemandu lori ataupun orang yang kerja dekat dalam hutan, contohnya macam ranger ataupun askar, orang yang bekerja sebagai guard ataupun security adalah Abang percaya antara orang yang paling banyak cerita-cerita yang menarik. Kalau pengkali kubur tu lain lah, itu memang lebih kepada menginsafkan. Tapi nak cerita yang seram ni. Kisah kali ini disampaikan oleh seorang lelaki namanya Izzat. Berlaku kalau Abang tengok daripada cara cerita dekat Muar Johor. Keluarlah. Muar Johor. Jadi dia kata pada waktu tu kes ni berlaku lebih kurang tahun, Abang tak pasti. Tapi kalau tengok macam dekat-dekat zaman sekarang lah, tahun 2000-an macam tu. Dia ni, Izzat ni, dapat kerja jadi guard ataupun security dekat satu pencawang. Dan pencawang tu terletak dekat atas bukit dan dikelilingi dengan hutan kelapa sawit. Maksudnya kebun kelapa sawit. Tertonggok je pencawang dekat atas tu dan dia kena jaga. Tujuannya dia kena jaga pencawang tu adalah kadang-kadang takut akan berlaku kecurian. Orang curi kabel, orang curi apa, besi ke. Jadi tetap juga kena letakkan security dekat atas tu walaupun seorang-seorang. Pada waktu tu dia kata bila dia dapat kerja tu tak ada masalah sangat. Sebabnya kerja tu 7 hari kerja siang, 7 hari kerja malam. Yang 7 hari kerja siang tu memang tak ada masalah. Tapi masalah datang bila 7 hari kerja malam. Kisah kali ini memang menceritakan tentang 7 hari kerja malam pertama sewaktu dia menjadi security dekat situ. Sebelum dia masuk kerja, banyak juga dia dengar cerita daripada senior-senior ataupun pakcik-pakcik, abang-abang yang bekerja dekat tempat tu sebelum tu. Jangan ingat dekat atas bukit, dekat pencawang, benda tu tak ada. Kadang-kadang benda tu lagi teruk daripada dalam hutan katanya. Sebabnya dekat kawasan-kawasan atas bukit, kebanyakan orang percaya. Dan Abang juga pernah diberitahu, ada tempat tinggal makhluk alam sebelah. Sebab kawasan atas bukit selalunya kawasan yang tidak didatangi orang. Orang tak selalu datang. Jadi bila orang tak selalu datang, dia orang suka duduk rumah dekat situ. Buat rumah dekat situ, makhluk alam sebelah ni. Supaya, ialah tak nak diganggu lah. Macam kita lah manusia kadang-kadang buat rumah atas bukit kan tak nak bukanlah tak nak diganggu, tapi privacy. Macam itulah, dia orang pun nak privacy juga. Dia kata, ini cerita tentang 3 malam. Tapi 3 malam ni cukup power. Malam pertama, dia masuk kerja lebih kurang pukul 8 malam. Sorang-sorang. Dan tugasnya adalah dia perlu round di sekitar pencawang setiap beberapa jam. Dan setiap kali dia kena meround, bila sampai dekat satu point, dia mesti clock in. Maksudnya kena bagi tanda yang dia tu memang buat rondaan. Jadi di samping dia kena clock in, dia kena juga selfie. Selfie tengah malam. Apa kalau selfie tengah malam? Seram. Inilah ceritanya.
Jadi dia kata malam pertama, pukul 8 malam tak ada masalah. Pukul 9 malam tak ada masalah. Dia merayau macam biasa. Dia clock in lah. Dia merayau dan sambil clock in macam biasa. Pukul 2 pagi. Pada waktu tu dia kata, dia dah mula nak clock in. Maksudnya dia pergi merayau di sekitar kawasan pencawang dan tengok kalau ada apa-apa tak berlaku ke apa-apa yang berlaku, dan dia kena clock in di titik-titik tertentu, di kawasan-kawasan tertentu. Waktu dia nak keluar daripada tempat dia jaga, maksud tu pos pengawal tu, tiba-tiba daripada jauh dia dengar orang perempuan jerit minta tolong. Dan dia kata bukan yang tolong, tak. Ini yang jerit minta tolong macam tu. Dan dia dengar benda tu jauh. Walaupun jauh, dia yakin benda tu bukan manusia. Sebab di sekitar kawasan pencawang tu adalah pokok kelapa sawit. Mana mungkin ada manusia tengah malam duduk kat kawasan kelapa sawit nak kena patuk dengan ular tedung. Kawasan kelapa sawit memang banyak ular tedung. Abang tahu sebab atuk abang kat tanam kelapa sawit. Jadi dia kata tak akan ada orang duduk kawasan kelapa sawit. Tapi waktu itulah dia dengar orang perempuan minta tolong daripada celah-celah pokok kelapa sawit. Meremang-remang. Waktu tu dia kata nak keluar ke tidak? Nak keluar ke tidak? Hati dah kecut perut ni. Relax dia kata tak ada apa masalah. Dia kata dia pun kuatkan semangat keluar daripada pintu pos pengawal. Dan bila tutup pintu pos pengawal aja, dia dengar dekat kawasan yang sama tempat orang minta tolong, bunyi perempuan ketawa. Sorang-sorang atas bukit. Bayangkan dengan angin dia macam tu. Sorang-sorang pula. Dengar pula orang minta tolong. Selang 2-3 minit, orang tu gelak. Mungkinlah sebab dia minta tolong tu sengaja nak takutkan. Macam mukadimah ataupun salam perkenalan. Bila dah macam tu, kata Izzat, meremang tak boleh nak cakap. Ketakutan kecut perut. Tapi pada waktu tu dia tak terfikir nak buat apa. Sebabnya selepas benda tu gelak, dah tak ada lagi gangguan. Jadi dia boleh buat teruskan rondaan. Sampai habis rondaan pukul 2, pukul 3 pun tak ada, pukul 4 pun tak ada, sampailah ke subuh. Waktu tu dia kata lega bila sampai subuh. Sebab dia yakin lepas subuh tak akan ada lagi gangguan. Sempat juga dia beritahu orang yang gantikan dia untuk shift siang, seorang pakcik. Pakcik tu boleh cakap apa? Istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Minta tolong pada Allah supaya kita dilindungi. Kadang-kadang bagus sebenarnya bagus nasihat macam ni, tapi dalam keadaan yang kita orang baru kecut perut jugalah. Okey, malam pertama. Malam kedua, dia kata dia dah ready. Dia dah siap-siap install dekat dalam handset segala ayat Ruqyah, segala Yasin, segala Al-Baqarah. Dia kata dah siap install dekat dalam handset. Macam-macam aplikasi dia download. Sebab dia ada dekat kawasan puncak. Jadi senang dapat line internet, dia kata. Jadi malam kedua dia dah ready. Waktu pukul 8 dia masuk kerja tak ada apa-apa. Pukul 9 tak ada apa-apa. Pukul 10 pun tak ada apa-apa. Pukul 2 dia jadi. Waktu tu dia dah ready. Dia akan yakin benda tu akan menjerit minta tolong. Benda tu akan tergelak. Tapi yang dia tak jangka, iaitu benda tu jerit minta tolong dan jerit gelak sebelah dengan pondok pengawal dia. Kalaulah kita kat tempat dalam pondok pengawal sebelah tu orang menjerit macam tu, minta tolong, sebelah pondok pengawal dengan sekuat-kuat suara, dia kata macam mana perasaan kalau abang diletakkan dalam tu. Abang tak tahu macam mana nak cakap. Tapi yang dia buat, yang Izzat buat, dia tak keluar daripada pondok tu. Duduk bawah meja. Pukul 2 pagi. Duduk bawah meja. Tak berani dia nak keluar. Lepas orang tu gelak, selepas benda tu minta tolong, dia dah duduk bawah meja, dia diam. Waktu tu dia ingat pesanan daripada pakcik siang tadi. Zikir. Baca ayatul kursi. Itu je yang dia buat. Baca Allahu Akbar. Apa benda yang dia boleh teringat dia baca, dia baca. Benda yang simple-simple. Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar balik. Jadi itu yang diulang-ulang baca. Mungkin disebabkan bacaan dia tu banyak, jadi kekuatan dalaman tu bertambah.
Jadi bila kekuatan dalaman tu bertambah, dia pun keluar daripada meja. Dia nak keluar lah. Dia yakin benda tu dah tak dengki. Tapi bila dia keluar daripada meja, daripada bawah meja, baru nak buka pintu, dengar bunyi cakaran dekat luar pondok pengawal. Pondok pengawal tu pula separuh batu, separuh papan. Dekat kawasan papan tu yang cakap kerak. Macam mana nak keluar? Kalau abang masuk bawah meja balik, asyik baiklah, bukan abang kat situ. Tak kisahlah. Tapi dia kata semangat untuk cari rezeki yang halal. Dia kata dia zikir kuat-kuat. Dia buka Ruqyah Yasin kat kuat-kuat kat handset. Bila dia buka kuat-kuat full volume, hilang bunyi cakaran tu. Barulah dia keluar daripada pondok pengawal dan dia terus buat clock in lah. Mengayau clock in. Pada waktu tu dia cakap bersyukur. Handset dia dah siap-siap install segala macam ayat-ayat suci Quran. Tak ada pula gangguan. Itu malam kedua. Malam ketiga, iaitu malam terakhir dia kena dengki. Selepas daripada tu memang dia tak ada kena dengki lagi lah. 3 malam berturut-turut dia kata. Malam ketiga, dia dah ready dah. Benda ni mesti jadi pukul 2. Waktu dia pukul 2 nak keluar, nak pergi merayau, buat clock in tu, waktu tu gangguan untuk malam pertama, malam kedua. Jadi mungkin akan terjadi malam ketiga. Tak. Malam ketiga tak jadi pada pukul 2 pagi. Tapi terjadi pada pukul 3 pagi. Pada waktu tu, dia tengah bersiap-siap untuk keluar, buat rondaan, untuk clock in. Lepas tu, dia dengar dekat atas bumbung, dekat tempat pos pengawal tu, seperti bunyi kain yang berseret atas zinc. Dan dia cepat-cepat keluar, nak pastikan, takut-takut kalau ada binatang, ular ke apa ke, benda beruk ke atas tu. Jadi dia nak pastikan aja, bila dia keluar dia tengok, tak ada apa pun yang dekat atas pokok tu. Pokok lah, atas pondok tu. Bunyi kain tadi. Tapi dia yakin, yang dia dengar adalah bunyi kain yang berseret. Dan dia pun terus keluar. Ayat Ruqyah ni pun dia pasang. Ayat Ruqyah dia pasang, dia tak lepa lah. Kalau orang selatan cakap tak lepa. Terus pasang. Dan dia terus buat rondaan. Daripada satu pos rondaan ke satu pos rondaan lain. Dan mula-mula dia sampai dekat pos rondaan pertama, dia mesti clock in. Selepas clock in, dia mesti selfie. Waktu ni tak ada apa-apa lagi. Tapi bila dia sampai checkpoint yang kedua, dia clock in dan dia kena selfie. Pada waktu tu, benda tu datang menjengah. Dekat belakang dia, lebih kurang 10 langkah daripada belakang dia, benda tu muncul. Ada betul-betul dekat belakang dia, tertinggi atas pagar. Abang dapat gambar tu. Gambar tu abang dapat, tapi dia tak beritahu lah. Boleh beritahu, boleh post ke tidak. Kalau nak post pun nanti abang post dekat Instagram abang lain. Bukan post kat sini. Macam marketing suruh tengok Instagram ke apa. Taklah. Jadi abang dapat gambar tu. Dia tunjuk ke abang itu adalah gambar waktu tu dia kena selfie untuk checkpoint yang kedua. Bila dia nampak benda tu dekat belakang, dekat atas pagar, dia pun buat-buat tak tahu. Sebab setiap kali dia nak selfie, dia kenalah tutup ayat Quran kan. Takkan nak ayat Quran terpasang untuk selfie, tak boleh buat 2 aplikasi pada masa yang sama kadang-kadang. Yelah, kalau handset mahal boleh lah. Macam handset abang belum tentu boleh lagi. Jadi dia kata dia tutuplah ayat suci Quran tu. Dan dia selfie untuk menunjukkan dia buat rondaan. Waktu tu lah benda tu muncul. Dan bila dia tutup kamera balik, nyalakan balik ayat Quran dan terus buat rondaan, masuk dekat dalam pondok pengawal. Selepas habis tu, tak ada apa-apa lagi gangguan. Cukup 3 hari berturut-turut dia diganggu sebagai tanda salah perkenalan agaknya. Dan selepas tu, tak ada lagi gangguan. Dah bertahun-tahun selepas tu dia kerja, tak ada gangguan pun. Tapi cuma 3 hari itulah. Dan 3 hari itu cukup-cukup menguji sama ada dia nak terus bekerja atau tak. Kenapa dia terus bekerja? Sebab dia nak cari rezeki yang halal. Kenapa dia buat clock in? Sebab kalau dia tak buat rondaan, dia akan dipotong 1 jam RM20. Mahal kan? Itu duit juga tu. Jadi dia tetap juga teruskan untuk cari rezeki dan Alhamdulillah 3 hari je dia kena dengki dan selepas tu dah tak ada apa-apa lagi. Cerita yang kedua ni abang dapatkan daripada email juga, disampaikan oleh seorang budak perempuan yang bernama Amy. Berlaku pada tahun 2005, pada waktu tu dia masih lagi sekolah rendah.
Amy ni, dia ada satu sifat daripada kecil sampailah sekarang, dia kalau nak tidur, tak nak ada setitik cahaya pun, tak nak ada secalit bunyi pun. Kalau penjodoh bilangan abang salah, nanti boleh betulkan. Ada tak nak dua benda ni. Kalau dia kata kalau boleh satu rumah tu digelapkan dan dia akan tidur sambil letak bantal dekat muka, selimut lagi satu badan, semata-mata tak nak ada cahaya, tak nak ada bunyi sewaktu dia tidur. Nak jadi cerita, Amy ni ada lebih kurang 4 orang adik-beradik. Rumah diorang pula adalah rumah papan. Rumah papan, abang rasa separuh batu separuh papan lah dia kata. 4 orang adik-beradik tu, dia mungkin nombor 2 atau nombor 3. Dia ada seorang adik lelaki dan yang lain tu perempuan. Rumah pula ada 2 bilik. Jadi satu bilik mak dia tidur, satu bilik mak dia dengan ayah dia lah. Satu bilik lagi dia adik-beradik perempuan tidur. Adik lelaki dia tidur dekat ruang tamu. Itu memang biasalah orang Melayu, abang pun selalu macam tu juga. Ceritanya, dia kata, selama ni dia duduk dekat rumah tu tak ada masalah pun. Okey je. Gangguan pun tak ada. Tak tahulah kenapa pada satu hari dan sejak daripada tu rumah diorang selalu nampak benda-benda pelik. Mulanya macam ni. Waktu tu lepas maghrib, diorang adik-beradik berempat ni duduk dekat dalam bilik mak dia. Dia, 4 orang anak dia dengan mak dia ni semuanya sekolah rendah, berceritalah macam mana mak dia berjumpa dengan ayah dia. Bergelak-gelak lah. Waktu lepas maghrib tu, nak nunggu-nunggu isyak sambil-sambil bercerita. Ayah dia pula tak ada pada waktu tu. Diorang ni ada buka bengkel. Kalau tak silap abang, bengkel motor macam tu lah. Jadi bapak dia ni buka perniagaan bengkel motor, kebanyakan daripada masa tidur dekat bengkel. Sebab kadang-kadang orang betul-betulkan barang tengah malam baru siapkan, nak siap-siapkan banyak kerja. Jadi nak jadi cerita, malam tu bapak dia tak ada kat rumah. Bapak dia tidur dekat bengkel. Jadi waktu mak dia bercerita dengan si Amy, dengan adik-beradik yang lain, macam mana mak bapak dia boleh berjumpa, tiba-tiba diorang dengar daripada luar rumah macam ada orang cakar dinding. Bunyi macam kucing. Asal-asalnya bunyi macam kucing. Tapi bila difikirkan semula, bunyi kucing kalau mencakar dinding bunyi krak, 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 ni tak. Ni macam berseret. Bunyinya bukan satu tapi macam 5-6 jari. Krak. Bermula daripada bilik mak dia, menganjur ke bilik tengah, sampailah ke dapur. Waktu benda tu berbunyi, diorang adik-beradik senyap. Mak dia senyap. Hanya berpandangan satu sama lain. Tapi dia tengok mak dia berkumat kamit. Mungkin mak dia baca ayat suci Quran ke, selawat Nabi ke apa ni kan. Jadi dia kata waktu tu dia kata dia sekolah rendah, dia tak tahu nak baca apa. Cuma dia macam seolah-olah dia dengan adik-beradik dia menikmati bunyi yang kerek tu daripada awal bilik mak dia sampai ke dapur. Bila sampai dia ke dapur, bunyi kerek tu dah tak ada lagi. Maksudnya bunyi cakaran tu dah tak ada lagi dah. Senyap macam tu aja. Tapi dia kata malam tu disebabkan bunyi cakaran tu, anjing dah join. Pukul 1:54 pagi. Jadi dia kata disebabkan bunyi cakaran tu, malam tu diorang adik-beradik tidur dekat bilik mak dia. Tak berani diorang adik-beradik perempuan tidur dekat bilik sendiri. Adik lelaki dia pun tak berani nak tidur ruang tamu. Semua tidur dah menyempit-nyempit dekat dalam bilik mak dia sebabkan bunyi cakaran tu. Dia kata itu malam permulaan. Sejak daripada tu, rumah dia dah tak aman macam dulu. Selalu nampak benda-benda pelik. Bukan dia, bukan mak dia aja. Semua orang pun pernah mengalami peristiwa pelik. Peristiwa yang kedua seram bila satu hari dia tidur, bunyi sesuatu yang tak wajar. Dekat dia ni sebenarnya, kata Amy, dia ada basikal. Basikal tu basikal lama. Dia punya basikal masa kecil-kecil. Dah buruk dah. Dia punya rantai pun dah penuh dengan karat. Memang dah tak boleh gerak. Dan basikal tu diletakkan, disendingkan dekat dinding bilik dia. Pada malam tu, dia tengah tidur. Memang dia ni daripada kecil tak boleh dengar bunyi. Kalau dengar bunyi, mesti terjaga. Tengah-tengah dia tidur, bunyi rantai basikal. Mula-mula diingatkan mungkin orang dekat luar main basikal ke apa. Tapi dia kata bunyi tu betul-betul sebelah dinding dia. Dia nak pastikan yang dia dengar ni adalah benda yang betul. Dia kejut kakak dia. Rupanya kakak dia pun dengar benda yang sama. Benda bunyi rantai basikal bergerak. Krek-krek macam tu. Bukan sekali tapi banyak kali berterusan.
Selepas beberapa minit barulah bunyi itu berhenti. Pada waktu tu dia kata ikut perasaan dia nak keluar masuk bilik mak dia. Tapi bunyi macam tak senonoh. Sebabnya bapak dia ada kat dalam bilik tu, mak dia ada dalam bilik tu. Tak sedaplah anak beranak perempuan nak menjerobor bilik mak ayah kan. Dalam Islam pun tak kasih. Jadi dia kata malam tu dia tidur dalam keadaan tutup telinga. Dia tak nak bunyi-bunyi pelik datang sekali lagi. Macam tu juga dengan akak dia. Dan itu adalah kejadian yang kedua yang menyebabkan dia rasa tak tenteram dekat dalam rumah tu. Tapi kejadian seram tu tak berhenti tahap tu je. Ada satu lagi kejadian seram yang buatkan dia terkenang sampai sekarang. Selepas kejadian seram yang ketiga ni, dia dah boleh terima. Rumah dia sebenarnya adalah laluan. Laluan kepada alam sebelah. Pada waktu tu dia tidur malam. Dia dengan kakak dia tidur malam dekat dalam bilik. Tak ada masalah. Okey je waktu tidur. Dan dia ni memang daripada kecil selain daripada cahaya dengan bunyi dia tak suka waktu tidur. Dia tak suka juga tidur bersempit-sempit sebelah kakak-kakak dia. Dengan kata lain dia agak berjarak sikit lah dengan kakak dia. Paling pantang dia kata kalau kakak dia tersentuh badan dia waktu dia tidur. Memang dia jadi terjaga sebab dia memang jenis terjaga. Pada malam tu dia kata tak tahulah kenapa dia rasa macam seram sejuk. Dia nak minta kakak dia tidur dekat sebelah dia. Tapi rasa macam janggal. Lain tak sebelum ni tak pernah buat. Jadi dia tidurlah sorang-sorang. Dia menghadaplah ke dinding. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia rasa tangan kakak dia melempung dekat atas badan dia macam pelopak macam tu. Macam itulah macam nak cakap letak ni badan pop macam tu. Dia rasa badan dia dihempap oleh tangan kakak dia. Pada waktu tu dia marah betul. Dia persenggol tangan tu tercempak. Tiba-tiba tangan tu datang balik, kelopak dekat atas. Dia tak nampak dia. Sebab keadaannya gelap kan. Pap dekat atas badan dia. Wih, sakit hati dia kata. Akak ni kata kenapa? Dah tahu dia tak suka tidur dekat-dekat. Menyempit-nyempit. Dia kata, dia senggol tangan tu terpelanting. Dia kata lepas ni, kalau tangan tu datang balik, dia nak pegang tangan tu, dia nak lempar dekat muka kakak dia. Bau padan dia kata. Tapi kali ketiga, bila tangan tu melempung dekat badan dia, menyentuh badan dia, dia pun pegang tangan tu. Dia bangun dalam keadaan gelap ni. Dia bangun, dia pegang tangan tu, dia bangun, dia pusing tengok. Kakak dia duduk jauh. Kakak dia lebih kurang 3-4 langkah daripada dia. Jadi tangan apa yang dia pegang? Waktu tu dia lempar tangan tu macam tersorok dekat bawah almari. Dan waktu tu dia buka lampu. Ketakutan dia jadinya. Siapa punya tangan tadi tu? Jadi dia kata malam tu dia buka lampu, dia kejut kakak dia. Kali ni sejak daripada tu dia tidur, dia suruh kakak dia tidur rapat dengan dia. Bukan renggang-renggang, rapat betul. Sebelah tidur. Dia kata dia tak sanggup lagi. Dia kata sejak daripada tu dia yakin rumah dia adalah laluan. Ditambah pula mak bapak akak dia semua dapat nampak benda-benda yang pelik-pelik. Nak pindah ke mana? Sebab tu adalah rumah pusaka. Bukanlah rumah pusaka, tapi rumah yang terletak belakang daripada rumah nenek dia. Nenek dia buat rumah untuk anak-anak lah agaknya kan. Jadi memang tak boleh pindah ke mana. Dia kata memang itulah. Dan dia membesar dekat rumah tu sampai sekarang. Dan dia kata kalau sekarang-sekarang ni nampak penampakan pelik-pelik tu dia macam redha je. Cerita yang ketiga ni berlaku pada tahun 2009. Diceritakan kepada abang oleh seorang budak perempuan, tapi abang gunakan nama Juminam. Nama ni di request oleh salah seorang penonton. Sebenarnya dah lama dia request, tapi dia mohon untuk gunakan nama isterinya. Tapi yelah, bila dah banyak nama minta digunakan, kadang-kadang abang pun tak perasan. Minta maaf sangat-sangat. Tapi kali ini tuan punya cerita bagi untuk abang gunakan nama lain, iaitu Juminam. Berlaku 2009. Kisahnya best. Dia macam ni. Diorang ni sebenarnya satu keluarga yang mencari rezeki dengan berniaga. Dan rumah diorang terletak dekat satu kawasan dekat dengan sekolah. Jadi mak dia ni, mak Juminam ni, dia ambil keputusan untuk buat kedai depan rumah. Daripada kata rumah dia ada jalan, seberang jalan tu ada kawasan lapang sikit. Sebenarnya tu adalah dulu bekas-bekas kedai, tapi kebanyakan kedai ni dah diruntuhkan. Jadi bolehlah berniaga kat situ. Ditambah pula
waktu tu depan sekolah tak ada lagi gerai-gerai yang dibuka. Kalau sekarang banyak lah kan, dia kata. Jadi dia kata mak dia ambil keputusan untuk buka kedai. Bila dia buka kedai kat situ depan sekolah, sekolah tak jauh daripada situ, dia buka kedai depan rumah. Jadi setiap kali budak nak pergi sekolah, balik sekolah akan melintas dekat depan kedai dia, dan itulah yang menjadi customer, pelanggan-pelanggan utama kedai mak dia, Mak Juminam ni. Banyaklah customernya. Jualan untung satu hari boleh mencecah 100-200 ringgit. Padahal jual-jual gula-gula, jual-jual air, jual-jual. Memang itu yang menjadi kegemaran budak-budak. Setiap kali budak pergi sekolah, balik sekolah, ada je dia punya customer. Satu hari untung ratus-ratus. Syukurlah kan. Tapi semuanya berubah. Bila satu hari jiran diorang, makcik tu punya anak, jiran makcik dia ni, buka kedai tak jauh daripada mak dia. Tak ada masalah, mak dia kata. Okey je, itu adalah persaingan yang sihat. Dia syukur je lah. Jadi dia kata, jiran tu buka kedai agak jauh daripada dia. Masing-masing jual benda yang berlainan. Jadi pelanggan pun ada dua pilihan untuk membeli-beli. Tapi dia kata, semakin hari, jualan mak dia semakin kurang. Padahal mak dia dah lama dikenali dan juga mak dia banyak jualan, banyak menu lah, banyak benda yang dijual berbanding daripada orang tu. Tak ada juga perasaan dengki, okey je. Tapi semakin hari, semakin ramai pelanggan dekat kedai tu sampaikan pelanggan diorang tak ada. Dia kata pernah sekali, satu hari jualan hanya RM5. Disebabkan Juminam ni, dia kata, dia ada macam selalunya lah dia akan tolong mak dia untuk berniaga depan rumah. Tapi disebabkan jualan tak banyak, menjadikan hubungan dia dengan mak dia tu selalu tegang. Masalah duit kan, selalu tegang. Customer tak banyak, budak-budak dah tak suka nak singgah. Lepas tu budak-budak bila melintas depan kedai dia, melintas mantap tu je. Tak ada orang pun singgah beli. Kalau ada pun seorang dua, dan dia setakat beli coki-coki. Sebatang coki-coki 20 sen. Itu je lah. Air tak laku, makan apa pun tak laku. Yang kedai tu ramai orang. Masa tu husnuzon lagi, okey. Tapi bila orang tu tengok, maksudnya dia jiran dia tu lah, buka kedai pun banyak pelanggan. Dia tu anak kepada makcik jiran tu, makcik jiran Juminam ni. Bila tengok gerai tu semakin laku, anak-anak yang lain-lain ni, anak-anak jiran makcik ni yang lain-lain, semua berhenti kerja, semua buka kedai depan tu. Jadi daripada satu kedai untuk seorang anak, dah ada 8 kedai. 8 anak dia berhenti kerja, buat buka kedai. Jadi kedai Mak Juminam ni, jadi kedai yang terakhir, yang tersorok, terpelosok ke belakang. Kedai-kedai lain jadi makin meriah. Waktu tu dia kata husnuzon lagi. Okey lah, dia kata mungkin dah rezeki Allah nak bagi. Dia kata tak ada masalah, okey je. Tapi semuanya berubah bila satu hari, tengah-tengah tunggu customer, 8 kedai ni meriah ni, dia kata, oh banyaklah orang keluar masuk datang. Kedai dia memang tak ada orang lah. Jadi dia tak ada orang tu, sambil-sambil duduk-duduk tu, dia kuis-kuis tanah. Tiba-tiba dia nampak ada satu paku dekat tanah tu. Selama-lama dia buka kedai kat situ bertahun, tak pernah nampak ada paku. Tapi hari tu dia nampak ada paku. Dia pun ambil, dia tengoklah, paku. Paku tu pula bukanlah tertanam dekat dalam tanah, tapi macam ada tersorok di sebalik rumput-rumput dan juga pasir-pasir. Paku. Dia pun ambil paku. Lepas tu, duduk lagi. Kuis-kuis tanah lagi. Jumpa paku lagi. Dah ada 2 paku. Bahaya dia kata, sebabnya kadang-kadang kalau customer datang, naik motor, naik kereta, kan parking depan kedai. Depan gerai kan. Jadi kalau parking depan gerai, terkena paku, tak kenanya lepas tu. Jadi dia pun ambil keputusan nak kutip berapa banyak paku yang ada. Dia punya terkejut pada waktu tu, paku yang ada dikutip ni, paku tu bukan kecil tau. Paku tu besar lebih kurang 7 cm panjangnya. Paku tu sebanyak setengah daripada baldi besar. Pelik kan kata. Dia pun tak tahu macam mana nak cakap. Kenapa paku ni banyak sangat? Selama-lama alam dia tolong mak dia dekat kedai tu, tak pernah nampak paku. Tak pernah. Ini pakunya bersepah-sepah dekat bawah kedai dia.
Dan semuanya di sekitar kedai dia. Kalau pergi 3 langkah daripada kedai dia tu, tak nampak pun paku. Tak ada pun paku. Jadi dia pelik. Dia buat paku tu setengah baldi. Jadi dia cakap dengan mak dia. Mak dia kata, mungkinlah. Kita tak nak tuduh siapa-siapa. Yang penting kita pergi berubat. Jumpalah dengan seorang imam. Imam tu pun cakap, tak adalah, dia kata, kita husnuzon lah. Kita jangan fikir yang bukan-bukan. Jadi imam tu buatkanlah ayat pagar. Maksudnya air dengan garam untuk pagar kedai. Mengelakkan daripada benda-benda yang tak elok. Jadi selepas habis dapatkan air dengan garam tu, Juminam pun dengan mak dia pagarlah kedai. Dan start daripada sinilah benda-benda pelik dah mula berlaku. Bila dia pagar kedai, tiba-tiba datang customer, seorang budak lah. Cakap macam ni, makcik dah lamanya makcik tak buka kedai sampai dah berabuk-rabuk dah kedai makcik. Budak kan, mana reti menipu sangat. Dia dah pelik dah. Juminam dengan mak dia dah pelik. Memang tak nampak pun. Lepas tu dia kata itu mula-mula. Tiba-tiba datang lagi cikgu. Cikgu membeli dekat kedai dia. Cikgu tu boleh cakap apa? Kak, dah lama kak akak tak buka kedai kak. Ya Allah, hai, dah rindu akak punya mi goreng. Dia tu. Pelik lagi dekat waktu tu. Apa nak tak buka kedai? Dah selama-lama hari ni memang buka kedai. Tapi dia ni senyap. Tak cakap. Diam je. Lepas tu datang lagi orang. Semua bagi saksi yang sama. Semua cakap dia orang tak buka kedai. Dia orang kata macam betul lah yang imam tu cakap. Ada sesuatu yang dah melindungi kedai dia orang. Yang dia orang tak nampak. Tapi sejak daripada dia pagar kedai tu, banyak pula customer dia mengalahkan 8 kedai yang lain. Sampaikan orang-orang kedai dia kata yang daripada 8 orang tu menjerit-jerit, ada kalanya dia kata menjerit beritahu, datanglah kedai tu banyak jin. Waktu tu customer tengah banyak dekat kedai Juminam. Sampai hati gerai sebelah jerit macam tu. Dalam hati ni mendongkol ni, nak aja aku carutkan orang sebelah ni, dia kata. Tapi mak dia pesan, janganlah. Dia kata, kita jangan cari pasal. Dia kata, jadi pada satu petang tu dia kata makcik tu entah apa pergi dekat kedai dia orang spray air. Dia kata dia orang pun marah lah. Juminam marah, kenapa makcik nak spray kat kedai saya? Dia kata aku nak bagi setan-setan semua halau daripada sini. Engkau, dia kata, pasang setan membela-bela. Marah, jadi gaduh petang tu. Dia kata. Tapi disebabkan dia bergaduh tu, besoknya waktu dia tengah berjualan petang, lebih kurang selepas asar, tiba-tiba badan dia naik ruam. Dia pun pelik. Juminam kata dia pelik. Badan dia naik ruam. Mak dia tak naik, dia kata. Badan dia naik ruam. Dia pergi mandi, datang balik tolong mak dia, naik ruam lagi. Dan di satu badan itu gatal-gatal. Mak dia tak kena, dia je yang kena. Satu badan dia gatal-gatal macam kena ulat bulu. Jadi dia kata malam tu tidur bergaru-garu. Dan memang niat lah esok aku nak kena pergi hospital ni. Ni tahap ulat bulu yang datang melekat kat badan ni. Satu badan gatal. Tapi nak jadi cerita, azan subuh je, ruam hilang, gatal-gatal pun hilang. Malam kedua pun sama. Malam ketiga pun sama. Malam keempat, menganjur sampai 7 hari. Dia jadi macam tu. Tak boleh tahan, dia kata. Pergi klinik, sudah. Dia pergi jumpa balik imam tu yang dia minta air tu. Dan imam tu bagi tahu kita ikhtiar. Biasalah imam-imam macam tu lah kan. Dia tak ada nak beritahu, ini orang ni yang dengki kat kau. Tak ada, dia cakap macam tu. Tak elok lah kan. Dia kata kita ikhtiar. Jadi dia pun dia beri minum air ruqyah semua. Dan Alhamdulillah baik. Selepas daripada tu, hubungan dia dengan kedai-kedai yang ada 8 kedai tu jadi renggang, jadi tak seronok. Keadaan kedai dia semakin maju, customer semakin ramai, tapi kedai yang 8 tu masih lagi ada customer. Dia kata bukanlah tak ada customer langsung, ada, cuma orang menumpu dekat kedai dia. Mungkin sebab dia dah lama meniaga, orang dah kenal, lidah dah rasa masakan dia kan. Ditambah pula dia dah pagar ke sekeliling kedai dia untuk mengelakkan benda-benda yang pelik. Dia tak nak tuduh yang 8 kedai tu mungkin penyebab dia gatal-gatal, penyebab banyak paku dekat kawasan kedai dia, penyebab banyak jualan dia tak laku. Dia tak nak tuduh. Tapi yelah, kita manusia kan. Dia kata memang terasa jugalah. Tapi dia kata sejak daripada tu, sejak daripada dia baik daripada orang kata kena ludah jin lah kata, sebab gatal-gatal badan kan, sejak daripada tu dia jenis hijab terbuka. Dan dia kata sekarang ni, sampai sekarang dia cuba untuk serap, maksudnya terima. Ini adalah sebahagian daripada kelebihan lah, dia kata kelebihan. Selalu dia nampak benda-benda yang tak sepatutnya dan dia mengamalkan ayat pendinding terdiri daripada selawat Nabi untuk dia terima keadaan dia yang sekarang.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang cerita slow sikit hari ini. Sebabnya jalan ceritanya panjang. Takutkan nanti tersasul-sasul dan membabur-babur ke mana-mana. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan sekali lagi cerita yang abang sampaikan. Terima kasih juga pada semua yang memberikan cerita. Pengajarannya sangat bagus. Memang buat pengajaran abang juga, hiburan abang juga. Terima kasih pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.